Yang penting ialah masa, cara dan apa bidang peguam asing ini dapat mengamalkan di negara kita. Majlis Peguam telah bincang dengan peguam negara, Bank Negara Malaysia dan kerajaan selama 10 tahun, dan saya dimaklumkan bahawa Majlis Peguam sokong rang undang-undang ini. Tetapi kita sebagai wakil rakyat bertanggungjawab untuk menimbulkan beberapa isu supaya kita dapat melindungkan peguam tempatan dan juga rakyat kita. Apa peguam asing hendak? Ialah pasaran sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan adalah satu sektor yang penting di negara kita mengikut rancangan Malaysia yang ke-10. Sektor perkhidmatan menyumbang 58% kepada KDNK, dan mengikut rancangan sektor ini dijangka berkembang dengan kadar 7.2% setahun sehingga 2015, dan sumbangan akan naik sehingga 61%. Maknanya ini adalah satu sektor yang begitu penting kepada kita, dan ini adalah sektor yang mana negara asing hendak masuk ke dalam pasaran kita. Menjaga supaya kita tidak membukakan pintu begitu luas sehingga peguam asing akan menang dan negara kita rugi. Oleh itu kita nak tanya, adakah masa ini sesuai? Iaitu adakah peguam kita sedia untuk cabaran liberalisasi? Ada beberapa rakan di Dewan ini telah berkata mereka berharap firma peguam tempatan, bila kita membuka pintu kepada peguam asing, boleh bersaing dengan mereka. Tan Sri, saya hendak memberikan maklumat bahawa pada masa ini dan pada masa jangka pendek, firma kita boleh bersaing dengan gergasi firma antarabangsa. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, jumlah peguam Malaysia hari ini adalah 14,276. Firma adalah 6,219. Ini purata ialah setiap firma adalah 2 atau 3 peguam. Ini adalah saiz firma peguam kita. Mengikut maklumat yang saya ada pada tahun 2004, firma kecil adalah 4,426. Firma sederhana 68. Firma yang besar di Malaysia adalah hanya 6. Bila kita banding dengan firma peguam antarabangsa yang terbesar, Baker & McKenzie, pendapatan mereka pada tahun 2011 adalah US dollar 2.265 bilion, yang besar. Yang kedua, DLA Piper, pendapatan mereka juga US 2.25 bilion. Yang ketiga, Slate, Meagher & Flom, US 2.1 bilion. Selepas itu, Clifford Chance, US 1.87 billion. Layton and Watkins, US 1.92 billion. Dan jumlah peguam mereka, Baker & McKenzie, adalah 3,805. Yang kedua ialah 3,348. Yang lain mereka ada lebih daripada 2,000. Ini jelas bahawa firma antarabangsa ini adalah gergasi, dan banding dengan firma kita yang besar, kita tidak boleh bersaing pada hari ini. Oleh itu kita nak tanya, apa yang kita boleh buat dengan cara
mereka dibenarkan masuk ke negara kita dan apa bidang undang-undang mereka hendak dibenarkan. Mengikut masa, negara yang sedang membangun telah dinasihatkan pada orang Uruguay bahawa liberalisasi hanya hendak dibuat bila negara itu sedia untuk cabaran, dan ada satu strategi untuk perkhidmatan, satu plan dan strategi sebelum sektor ini dibukakan. Soalan saya ialah, apakah plan dan strategi untuk perkhidmatan di negara kita supaya rakyat kita sedia untuk cabaran ini, dan apakah benefit dan cost untuk melibatkan perkhidmatan peguam kepada negara asing? Kalau kita tidak membuat analisa ini, bagaimana kita boleh membuka pintu kita dengan tidak mengetahui kesan positif atau negatif? Ada dengan firma kita dapat bersaing dan boleh membuka pejabat di negara asing, tetapi kita ada masalah, iaitu pertama, kita tidak ada satu brand name. Kedua, kita kurang pengalaman dalam bidang undang-undang negara asing atau international. Firma kita kekurangan modal kewangan dan juga kekurangan anak guam di negara asing. Kita juga hendak tanya, bila kita membuka pintu kita kepada negara peguam asing, adakah negara ini memberikan balasan kepada kita? Dan kalau mereka membuat begitu, bolehkah firma kita dapat bersaing di negara itu? Tadi Yang Berhormat Kubang Krian dan juga Yang Berhormat Kuching dan Batu Sadong sentuh perkara tentang Sabah dan Sarawak, dan ini menunjukkan pada hari ini negara kita belum sedia, kerana kita belum dapat menyelesaikan perkara antara Sabah Sarawak dan Semenanjung, di mana peguam di Semenanjung tidak boleh mengamal di Sabah dan Sarawak. Dan kalau itu menjadi satu masalah, memang jelas ada masalah bila peguam asing datang. Perkara yang kedua ialah, apa bidang seharusnya kita membina peguam asing mengamalkan di negara kita? Komitmen Malaysia selepas orang Uruguay pada 1995 ialah membenarkan home country laws, iaitu peguam asing boleh memberikan nasihat atau mengamalkan undang-undang negara asal mereka walaupun di tanah air kita. Ialah international laws. Peguam asing dibenarkan memberikan nasihat dan transaksi undang-undang negara yang ketiga. Ketiga ialah offshore corporation laws. Undang-undang Malaysia tetapi hanya diterhad kepada offshore corporation. Dan peguam asing juga terhad memegang equities sehingga 30%. Saya lihat dan saya tidak tengok bahawa apa yang komitmen yang ada dinyatakan di dalam undang-undang ini. Kerana kita nak tanya, apa peguam asing hendak? Memang mereka tidak minat untuk menjadi peguam untuk kes jenayah atau kes cerai atau kes keluarga. Mereka berminat ialah transaksi corporate dan transaksi international. Oleh itu, kita boleh menghadkan mereka kepada apa yang kita memberikan komitmen, iaitu home country laws dan international laws. Tetapi apa yang telah dicadangkan ialah untuk kewangan Islam antarabangsa, International Islamic Finance.
Dan kalau kita boleh menghadkan ini supaya tidak sentuh host country laws, saya berpandangan bahawa ini adalah satu win-win situation. Tetapi kalau kita membuka pintu terlalu luas sehingga peguam asing dapat mengamalkan bidang tempatan, ini akan terjejas peguam-peguam kita dan juga rakyat kita. Oleh itu saya sayangkan kita buka tetapi jangan begitu luas. Apa yang dicadangkan ialah mereka dapat mengamalkan di dalam bidang kewangan Islam antarabangsa, cross-border Islamic finance transaction, non-ringgit Malaysia denominated sukuk, international treasury transactions, international takafu, dan jangan sentuh kes mahkamah tempatan atau undang-undang mengenai tanah, jual beli tanah dan sebagainya. Perkara yang ketiga ialah tentang cara peguam asing boleh mengamalkan undang-undang di negara kita. Melihat undang-undang ini ada 3 cara. Yang pertama ialah mereka bekerja dengan firma tempatan, kedua dengan joint venture, ketiga ialah mereka sendiri membuka pejabat. Pada pandangan saya dan pengalaman yang telah diada di Singapura dan di Hong Kong, di Vietnam, cara joint venture tidak akan memberikan apa manfaat kepada rakan kongsi tempatan kerana mereka terlalu besar, dan mereka juga tidak akan memberikan manfaat dengan memindahkan teknologi transfer, kerana di dalam hari ini dengan cara internet mereka tidak perlu untuk mengadakan peguam tempatan. Oleh itu saya meminta peraturan dan syarat diadakan supaya melantik peguam tempatan di dalam joint venture atau firma mereka. Kedua ialah apakah equity yang mereka boleh memegang. Ada dicadangkan bahawa mereka terhad kepada 30% atau 40%. Tapi ini adalah satu perkara yang penting kerana mereka adalah firma yang besar. Kalau kita tidakkan satu peraturan undang-undang yang kuat, mereka akan mengambil equity yang menjadi majoriti atau menggunakan rakan kongsi tempatan sebagai satu Alibaba dan Fund. Kedua ialah bila mereka membuka firma mereka sendiri, kita hendak mengadakan syarat supaya mereka dapat mengawalkan mereka dengan teliti. Saya melihat kita ada peraturan di dalam Klausa 40L, tetapi ini hendak diketatkan kerana pengalaman di Australia menunjukkan bila firma international ini membuka, majlis peguam di Australia tidak dapat mengawalkan mereka kerana mereka terlalu besar. Dua perkara juga hendak disentuh, iaitu ialah latar belakang peguam asing. Mengikut akta kita, Majlis Peguam, Jawatankuasa Peguam, Polis dan Jabatan Peguam Negara boleh siasat latar belakang orang sebelum mereka menjadi peguam. Kita juga hendak ada satu cara bahawa kita dapat mensiasat latar belakang mereka, walaupun firma ada nama tetapi peguam individu itu hendak juga disiasat dengan teliti. Dan juga tentang tabung pampasan, mereka juga peguam asing, firma asing hendak bayar ke dalam tabung
dan dengan lebih besar kerana transaksi mereka adalah berjuta-juta ringgit. Kalau rakyat kita ditipu atau mereka memberikan nasihat yang cuai, anak mereka berhak untuk menuntut daripada tabung peguam kita. Dan bila kita melihat saiz kes yang kita buat, kalau tuntutan dibuat di dalam berjuta-juta, tabung kita akan menadakan masalah. Sebab itu saya cadangkan bahawa mereka hendak take your time. Ya. Sebab itu saya mencadangkan bahawa mereka hendak membayar satu bayaran selaras dengan transaksi mereka. Pada akhirnya, peguam tempatan hendak dapat bersaing dan kerajaan boleh membantu. Pemandu telah memberikan grant dan saya minta grant ini diberikan dengan lebih besar supaya peguam tempatan dilatih dan juga diberikan sumbangan pinjaman wang supaya mereka dapat menjadi lebih besar sehingga satu hari dapat bersaing dengan firma-firma internasional ini. Pada akhirnya, Tan Sri, GATS dan WTO dan liberalisasi kita tidak boleh dinafikan. Kita hendak mengikut apa yang terbaik. Tapi yang penting ialah jangan kita membuka pintu terlalu luas sehingga program kita dan rakyat kita rugi dan hanya program asing menang. Kita hendak mengadakan satu balance supaya kita dapat mencapai satu situasi yang boleh dikatakan win-win. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Sebagai pengucap yang mungkin antara yang terakhir, saya bangkit untuk hanya mengutarakan beberapa perkara yang perlu saya sebutkan. Pertamanya, Tan Sri Ketua, undang-undang pindaan, ya, Akta Profession Undang-Undang tahun 1976 ini, ya, pada keseluruhannya, pada pengamatan saya hanyalah untuk membawa satu ataupun memasukkan satu bahagian, ya, 4A itu, khususnya dengan tujuan untuk memajukan hab kewangan Islam, ya, Malaysia sebagai hab kewangan Islam, dan untuk mengembangkan kerja, kepakaran dan fokusan profesion undang-undang. Atas itu juga, ya, saya memerhatikan keduanya majlis peguam, ya, yang sangat berpengaruh dalam lanskap politik Malaysia ini, khususnya di sudut perundangan. Sebenarnya tidak ada pindaan-pindaan besar yang pernah berlaku, ya, dalam sejarah pindaan perbahasan di Dewan ini, kecuali inilah saya kira antara yang pertama. Dan justru kerana itu, ya, kita dapati bahawa peruntukan kuasa yang diberikan kepada majlis peguam yang menyusun dan menyeliatur seluruh kegiatan peguam yang berdaftar dengan Malaysian Bar, ya, adalah sangat besar dalam pindaan ini. Dan saya juga memerhatikan betapa pada waktu yang sama ahli-ahli yang berhormat di sebelah sana, apabila merakamkan kecaman dan kritikan itu, ianya berlawan langsung dengan semangat untuk memperdayakan atau mendayakan, ya, saya pun tak kurang suka menggunakan memperkasakan, mendayakan majlis peguam ini, yang dibangkitkan khususnya yang terbitan daripada Bersih 3 dan sebagainya. Tan Sri Ketua, dalam nada itu juga
ia dibangkitkan khasnya oleh seorang menteri, ya, di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal undang-undang ini. Lontarannya ataupun gesaannya, usulnya tentang penubuhan Law Academy itu dengan izin, ya, yang pada ingatan saya telah pun dibangkitkan untuk kali ketiganya, ya, 1996, 2002, dan ketika selepas daripada segala peristiwa yang melatar belakangi peristiwa 28 April yang lalu dalam himpunan aman bersih 3 di dataran Merdeka, timbul sekali lagi, ya, ucapan dan usul untuk menubuhkan kembali Law Academy ini dengan izin. Tan Sri Yang Dipertua, pada amatan saya yang mahukan segala yang baik untuk negara ini, ya, saya berani mengatakan bahawa di sana wujud, ya, rasional dan kemunasabahannya untuk perkara ini dimajukan dan disokong selama ia adalah untuk, ya, memenuhi kehendak yang merupakan mungkin juga satu lompang, ya, dari sudutnya membawa memajukan lagi dan memperkayakan lagi, khasnya di segi penyelidikan, ya, yang kata-katanya boleh saya bayangkan keanggotaan Law Academy ini adalah di kalangan pemikir-pemikir ataupun di kalangan para academics yang dalam dunia akademia, khususnya di bidang perundangan, yang mungkin tidak praktis, ya, tidak menjadi practitioner, legal practitioner, ya, tetapi mempunyai keupayaan, ya, penyelidikan dan penekunan dalam bidang ini. Lalu sama ada mereka dan juga bekas-bekas, ya, hakim, ya, dan individu-individu, kalau boleh kita sebutkan sebagai great legal minds, ya, yang boleh kita himpunkan dalam Law Academy ini untuk memberi pandangan-pandangan second or third opinion dalam hal-hal yang agak spesifik dan mempunyai ekspertis yang tertentu. Tentunya ia membawa satu yang baik dari sudut amalan perundangan di negara ini, dan sangat wajar, ya, dimajukan selama ia tidak mengambil alih, ya, apa yang sudah pun jelas menjadi peruntukan, ya, bidang kuasa majlis peguam ataupun bar council, ya, yang termaktub dan enshrine dengan izin, ya, dalam perlembagaan, ya, dalam section 42 1A, ya, di mana kalau kita perhatikan, kalau dengan izin saya sebutkan bidang tugasnya, ya, majlis peguam ini adalah to uphold the cause of justice, ya, uninfluenced by fear of favor, dan seterusnya. Lalu dengan itu saya sebagai pribadi, ya, mewakili kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat, merasakan itu adalah baik dan punya kemunasabahannya, cuma dijadikan ia itu punya juga kuasa seperti mana majlis peguam. Saya kira Tan Sri juga bersetuju bahawa ianya satu yang sifatnya, kalau boleh saya sebutkan dengan izin, ada sinister motifnya, ada malafidenya, ada yang boleh kita tanggapi umum, ya, dan khususnya oleh mereka yang mengamal bidang ini sebagai satu subversion dengan izin, satu yang sifatnya mau sabotage apa yang merupakan satu institusi kritikal dalam institusi penting dalam negara kita yang saya sebutkan tadi, yang mengawal selia segala amalan, ya, peguam di negara ini yang berdasar ya, Nation Bar. Jadi itu pertama yang saya mau sebutkan, dan telah dibangkitkan oleh sahabat saya daripada selayang sebentar tadi, dalam nafasnya, dalam tujuannya, ya, apa yang dikatakan sebagai menangani cabaran global, ya, khasnya dalam cross border perdagangan dan cross border transaction, amat menasabah lari daripada tekanan dan tuntutan WTA dan WTO dan GATS dan sebagainya. Namun saya juga mengikuti ataupun menyokong, ya, pandangan-pandangan kawan-kawan sama ada daripada sebelah sini maupun sebelah sana, bahawa perlu diperhatikan, ya, dengan izin, they must be observed,
ya, satu pendekatan yang sifatnya restrain ataupun a restrain liberalization, ya, kerana jelasnya mudah kalau boleh kita simpulkan, bukan hanya kerana kita tidak ada kepakaran, itu satu kenyataan, ya, khususnya dalam bidang-bidang yang tertentu. Namun lebih penting daripada itu adalah kalau boleh saya sebutkan dengan izin, this neoliberal, neocons, pendekatan yang mau semuanya terbuka dan terdedah, tetapi pada akhirnya ia meninggalkan kesan mudarat itu yang sukar untuk dikawal. Jadi oleh kerana itu, mengapa tidak, ya, kita tentukan dalam rang undang-undang ini, ya, perkara yang jelas disebutkan sebagai areas of expertise, yang sekaligus membawa dengan kita membuka, ya, pendekatan-pendekatan yang disebutkan di sini yang saya kira baik, ya, sama ada pendekatan itu bersifat, ya, perkongsian antara bangsa, ya, firma-guaman asing berkelalaian, dan juga penggunaan peguam asing oleh firma-guaman Malaysia. Itu tiga pendekatan yang saya perhatikan sebagai mekanik ataupun modus operandi-nya yang saya kira wajar. Namun untuk, ya, sila. Terima kasih Tan Sri, Yang Dipertua. Terima kasih Selangor. Kalau Selangor ada menyebut mengenai hasrat pindahan ini ialah untuk membolehkan peguam asing datang kerana Malaysia mempunyai beberapa kekurangan kepakaran tertentu yang tidak beliau sebutkan. Kalau kita melihat kepada hasrat asal pindahan ini ialah untuk menjadikan Malaysia ni hub kewangan Islam antarabangsa, apakah ini bermaksud bidang yang amat kurang dikuasai oleh peguam-peguam kita ialah dalam hal ehwal kewangan Islam antarabangsa, yang menyebabkan pemerintah-pemerintah asing, contohnya daripada kawasan Timur Tengah, negara-negara Arab, yang tentunya cenderung ke arah perkhidmatan keuangan dan juga urusan perniagaan Islam ini, mendapati susah untuk datang ke Malaysia. Tetapi adakah pindaan ini, Kuala Selangor, sesuai untuk menangani isu kelemahan ini, atau kita di Malaysia harus memberikan tumpuan kepada urusan menghasilkan peguam-peguam yang mahir di dalam bidang-bidang keuangan Islam ataupun keuangan Islam antarabangsa ini, ya, itu lebih fokus, dan kita boleh menghasilkan bukan sekadar peguam yang mahir, kita juga boleh ekspor peguam-peguam kita ke negara-negara lain, tetapi meminda undang-undang ACTA ini dengan tujuan untuk membolehkan kita bersaing. Saya rasa mengakui bahawa kita mempunyai kelemahan dalam program melatih, mendidik dan juga mengeluarkan pakar-pakar khususnya dalam bidang keuangan Islam antarabangsa. Apa pandangan Kuala Selangor? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Kubang Krian. Maaf, Kuala Kerai. Yang saya kira soalan itu cukup baik, kerana akan juga saya ulas sebentar nanti, ya, betapa perkara ini perlu diperhatikan. Cumanya saya punya sikap yang lebih positif, ya, melihatkan kepada pendekatannya tidak semestinya mutually exclusive ataupun dua pendekatan yang diambil dalam waktu yang berbeza, ataupun dia diambil dalam bentuknya sequential. Dah dapat ini baru dah dapat A, baru nak ambil B, ataupun dapat satu baru dapat ke langkah dua. Saya kira ia boleh dilakukan dalam sederap tindakan, di mana ianya boleh juga berlaku apa yang dikatakan parallel ataupun sekaligus, ya, digarap keseluruhannya kedua-dua kehendak itu, kerana ia boleh membawa sekaligus, yang saya maksudkan, ya, dengan keterlibatan pakar-pakar, ya, kewangan Islam daripada luar negara, ya, sama ada secara firma mereka maupun secara perkongsian bijak ataupun orang perorangan pengamal peguam itu. Ia juga boleh sekaligus membawa transfer of experience, expertise, ya, dan teknologi juga, ya. Jadi tidaklah perlu kita tunggu dulu baru kita dah kuat baru, tetapi lebih bijak kalau kita lakukan sekaligus, yang dengan kedatangan mereka itu, ya, berlaku interaksi, berlaku
berlakunya transfer, dan semua itu akan dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Tan Sri Di-Pertua, saya ingin teruskan sikit ulasan saya dalam perkara ini. Saya kembali kepada perkara yang menjadi teras pindaan ini. Tan Sri Di-Pertua, teras pindaan ini adalah menumpu kepada memajukan hub kewangan Islam antarabangsa di negara ini. Namun saya perlu merakamkan di sini, di Dewan yang mulia ini, Tan Sri Di-Pertua, bahawa wujud persepsi yang kurang baik sebenarnya terhadap produk-produk Islamic finance, dengan izin, produk-produk kewangan Islam yang kita keluarkan, yang kita terbitkan selama hari dalam amalan Islamic finance dan banking di negara kita ini. Saya menyebutkan secara lebih khusus, dan perkara ini saya mungkin ada sikit pendedahan. Maka saya amat khawatir andainya keupayaan ini tidak kita benar-benar jana, dan kita seterusnya baiki segala persepsi negatif ataupun persepsi buruk, khususnya daripada pengamal kewangan Islam daripada Timur Tengah. Dan Sri Di-Pertua, saya mendapati mereka punya masalah menanggapi dan menerima beberapa Islamic produk kita, Tan Sri Di-Pertua. Khasnya dalam produk yang pertama-tama kita jana sedikit waktu dahulu, dengan istilahnya murabahah di Islamic cost plus financing, ini membawa ini sedikit teknikal perbahasan ini membawa kita kepada satu keinsafan bahawa kalau benar-benar kita mau menjadi hub kewangan Islam antarabangsa, maka compliancy kita adalah mesti ke tahap yang tidak diragukan oleh mana-mana, tidak diragukan dan dapat dipertahankan. Cost plus financing ataupun murabahah yang diperkenalkan sedikit waktu dahulu sudah tidak menjadi popular berbanding satu masa dahulu, kerana cost plus financing ini ada unsur ribawinya, unsur ribanya. Kalau kita mau benar-benar mengamalkan kewangan Islam, jangan hanya pada nama dan pada apa yang dikatakan sebagai kosmetik, perubahan-perubahan, pindaan-pindaan kosmetik saja pada nama dan pada pengistilahan. Dulunya cost plus financing, hari ini murabahah. Tetapi pada sifatnya, apabila kita mengambil keuntungan, principal plus profit, tetapi berbeza mengikut masa yang diberikan pinjaman itu, ia sudah masuk kepada maksud riba, kerana ia mengambil perhitungan time value for money. Ini di perkara yang dipertikaikan oleh pengamal-pengamal syariah, kewangan syariah di luar negara, khususnya daripada Timur Tengah, Saudi dan sebagainya. Lalu dengan itu kita sangat dikritik dalam hal ini, dan oleh kerana itu kalau kita lihat kepada instrumen-instrumen yang lain juga, kita dapati bahawa bukan kerana kewangan Islam tidak menerima akan debt transaction, tetapi debt transaction itu mesti berdasarkan asset base. Ia perlu ada underlying asset yang jelas, dan inilah menyebabkan pertikaian tentang derivatives dan yang lain itu adalah sangat dipertikaikan, bagaimana ia boleh diislamkan atau di-islamize. Jadi oleh kerana itu, dalam usaha kita untuk menjadi satu hub kewangan Islam antarabangsa nombor satu, the leading hub, saya kira wajar bagi pengamal kewangan Islam, dan khususnya bagi mereka yang melaksanakan dan memerhatikan di apa itu dengan izin untuk lay down the legal aspect of the product, jadi nak frame dia dan sebagainya, ia tidak boleh, ia memerlukan kepada kepakaran, dan kepakaran inilah yang disebutkan lebih awal tadi. Jadi justru kerana itu saya
sangat bersetuju dengan sahabat saya daripada YB Selayang supaya kita jangan terlalu terbuka dalam memberikan ruang untuk mereka bersaing sehingga kan at all levels, ya. Kita tumpukan kepada aspek high end Islamic corporate finance, ya. Sama ada transaction corporate, ya, transaksi corporate international, transaction corporate yang yang mereka lebih punya keupayaan dan kepakaran itu, ya. Dan yang lain-lain itu, ya, termasuk di international Islamic laws yang lain itu boleh ditangani oleh peguam-peguam lokal, ya. Jadi itu perkara yang saya ingin sebutkan, dan saya lajakkan sikit dalam hal ini bersabit dengan pandangan sahabat saya daripada Kubang, maaf kalau kerai tadi, ya, bahawa dia nak kena mengikut Kubang Krian sesi depan tu. Jadi Tan Sri, saya memerhatikan bahawa apa yang menjadi harapan kita untuk, ya, menjadi satu hub yang the leading hub in Islamic finance dan banking, tetapi satu teguran yang dibuat oleh Kuwait Finance House, mutakhir saya membaca laporan ini, kita terlalu tertumpu dengan produk yang hanya seperti mana yang saya sebutkan tadi, debt ataupun yang berteraskan hutang. Dan berteraskan hutang itu dalam Islam bukan tidak boleh, tetapi lebih baik ianya bersifat equity, ya. Di sini kalau kita perhatikan memang betul, ya, mengikut according to HSBC, Malaysia will account for 60% of the US 44 billion worth of sukuk expected to be issued in 2012. Memang this is the gold mine. Ini adalah tumpuannya. Namun mengikut kata di current CEO of KFH Malaysia ini, beliau menekankan bahawa kalau benar-benar kita mau mengamalkan Islamic banking and finance, ia mesti kembali kepada fundamental yang asas dalam Islamic finance, and that is trading, and that is trade, and that is al-bay', bukan bay' ad-dain, not trading of debt, but trading per se. Ini yang diperlukan oleh pakar-pakar pengamal keuangan Islam, dan juga berserta dengan keupayaan peguam kita untuk membina kepakaran itu. Sebab kita memerlukan produk-produk yang, ya, sama ada, ya, kalau kita dalam trust receipt itu konvensional, ya, kita gunakan konvensional produknya, tetapi Islamic finance membuka luas pelbagai lagi yang bersifat, ya, kalau kita contohnya pengimport, we can share the income, ya, the profit, kerana sifatnya Islamic banking and finance ini adalah sharing and partnership in profit and loss. Dalam bahasanya musyarakah bil gharam wal ghanam. So that is the essence of Islamic banking and finance, moving away from just, dengan izin, debt. Lalu dengan itu, inilah dia yang saya perhatikan, ya, perlu kepada keupayaan peguam-peguam pengamal, peguam-peguam apa dikatakan tadi, peguam-peguam syariah, peguam-peguam, ya, dan pengamal-pengamal, ya, untuk benar-benar menguasai bidang ini. Dan kerana inilah dia, if we want to go back to the basic fundamental of Islamic banking, it is about and trade. Kalau kita sebutkan perdagangan di antara negara-negara OIC itu saja huge, into the billion, if not trillion. Makan tak habis, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, terus. Kalau Selangor, terima kasih Tan Sri Yang Di-Ketua. Apabila kalau Selangor menyebut tentang sharing of kerugian dan juga keuntungan ini, saya teringat kepada pengistilahan yang disebut oleh Kuala Selangor tadi tentang mudharabah, murabahah dan juga al-bai' bisamanil ajil ni. Kita telah terbiasa dengan istilah-istilah begini, tetapi apabila kita masuk kepada keadaan sebenarnya, terdapati tidak sebegitu rupa
praktisnya. Saya ambil contoh pada murabahah yang digunakan ataupun al-baik bisamanil ajil yang dijalankan terhadap kenderaan misalnya. Apabila kita meminjam contohnya 70,000, jadi kita terpaksa membayar hampir 2 kali ganda, 140,000. Maknanya tidak ada dikatakan sharing of profit or loss tadi ni. Ia apa pandangan Selangor terhadap pengistilahan yang digunakan dan realiti yang sebenarnya berlaku dalam Islamic banking kita. Terima kasih. Terima kasih sebab saya pendang. Terima kasih Tan Sri. Kalau saya lanjutkan sikit lagi, ini sebabnya murabahah satu ketika dahulu sangat dipertikaikan, kerana pinjaman yang dibuat katalah 1,000, ya, dan ditentukan profitnya 110, katalah 110,000 dalam masa 5 tahun ke 7 tahun ke. Tetapi andainya kalau ia meminjam pada terma yang lebih terma yang lebih panjang, lebih lama, ia boleh saja berganda. Dan terkadang kali ini yang menyebabkan bahawa atas dasar murabahah ini saja, cost plus financing ini, pinjaman yang dibuat 200,000 akhirnya membayar 400,000. Sebab itu perkara ini sangat dipertikaikan. Sebabnya basis dan rasional menghitung itu adalah sebenarnya interest. Dan ia mengambil kira isu dalam yang sangat kewangan Islam, that is time value for money. By virtue of time, what money you have could be, you have the right to get it double or whatever. Ini yang sifatnya ribawi pada prinsip. Tetapi kalau kita kembali kepada satu produk baru mengatasi murabahah seperti itu, kita ada dalam peminjaman perumahan contohnya seperti musyarakah mutanaqisah. As a result of paying, ya, dengan izin Tan Sri, ya, ketika kita membayar pinjaman yang kita sudah bayar itu menjadi kurang, dan atas dasar itu ia jauh lebih adil dan pada sifatnya adalah keadilan. Jadi tak apalah untuk Batu Pahat. Tu kita nak bagi tahu tentang PTPTN tu supaya dia boleh Islamiskan. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, ini dia perkara yang saya kira dalam semangat pindaan akta profesional undang-undang ini, supaya penguasaan kepakaran itu ia benar-benar akan dapat dikuasai. Oleh kerana itu ia menjadikan keyakinan kepada pengamal undang-undang kita. Ya, boleh cerita sikit. Take that news lah. Terima kasih Kuala Selangor, Yang Di-Pertua Tan Sri. Saya nak balik kepada isu yang dibangkit oleh Kuala Selangor dan juga baca daripada huraian Akta Profession Undang-Undang 76 Fasal 4. Kalau kita baca Fasal 4 ni, dan saya baca ni, Fasal 4 bertujuan untuk memasukkan bahagian baru untuk liberalisasikan profession undang-undang di Malaysia. Secara amnya, tujuan liberalisasi ini adalah untuk memajukan Malaysia menjadi hub kewangan, itu satu, hub kewangan Islam antarabangsa, dan juga untuk mengembangkan kerja, ketiga, kepakaran dan pengususan profession undang-undang di Malaysia. Itu adalah apa yang dipanggil matlamat amendment to rang undang-undang ini. Kalau matlamat kita adalah untuk membawa kepakaran, ada beberapa cara untuk membawa pakaran ke Malaysia. Satu daripada cara yang digunakan di seluruh negara-negara lain, termasuk anak guaman, firma guaman di Malaysia, ialah untuk membeli pakaran. That means you bring the expertise to Malaysia. That means you hire expertise daripada luar negara datang kerja di Malaysia, ataupun you dapat pandangan mereka, you bayar hantar wang mereka dan sebagainya. Itu secara itu you bawa pakar rujuk yang pandai itu. Tapi strategi kerajaan ialah untuk liberalisasikan profession. Ini cara kedua. Saya fikir, saya nak minta pandangannya Kuala Selangor, adakah ini satu cara untuk kita sebenarnya mengembangkan kerja di Malaysia? Sebab kalau kita liberalisasikan akta profession ini, maka kerja-kerja ini akan pergi kepada pakar-pakar ataupun firma guaman daripada luar negara, lebih daripada pakar Malaysia. So, bukankah ini akan pasaran untuk firma guaman Malaysia sendiri, dan juga akan mungkin memusnahkan
firma-firma kecil dan sederhana. Minta pandangan. Terima kasih sahabat saya daripada Kelang. Sebab itu saya membuat sedikit komentar tentang habis layang sebentar tadi. Memang penting untuk kita Tan Sri Yang Di-Pertua dalam melaksanakan ya cita-cita dan matlamat pindaan dalam undang-undang ini untuk benar-benar istilah yang saya gunakan tadi, restrain liberalization. Kita tentukan dan kita punya kuasa itu. Ya, dan inilah perkaranya yang saya cenderung untuk mengambil daripada 3 langkah atau 3 kaedah mekanisme tadi, bagaimana penglibatan peguam dan firma peguam. Pertama adalah perkongsian antarabangsa, kedua adalah firma guaman asing berkelayakan, dan ketiganya saya lebih cenderung untuk menyokong ya kaedah yang ketiga, penggunaan peguam asing oleh firma guaman Malaysia, yang dengan kata lain akan dapat menghadkan bahawa ekspertis mereka itu dapat kita manfaatkan, namun kehadiran mereka dan terkadang kali dengan equity 100% yang dicadangkan itu sangat membimbangkan saya. Jadi oleh kerana itu saya cenderung untuk menyokong bahawa ya mungkin ini tertakluk kepada kemunasabahannya, tetapi untuk memenuhi ya apa yang disebutkan oleh sahabat saya Wabi Kelang tadi, saya kira itu paling munasabah Tan Sri Yang Di-Pertua. Oleh kerana itu saya menyokong pandangan dia. Satu lagi pencerahan okay. lagi. Sebenarnya soalan saya yang kedua dan saya nak minta pandangan daripada Kuala Selangor ialah, adakah kerajaan telah membuat satu cost benefit analysis yang memberikan satu kejaminan bahawa firma guaman Malaysia tidak akan hilang pertandingan ataupun lose market share atau market access in Malaysia? Itu satu risiko Tan Sri Yang Di-Pertua yang kita telah terima pada awal-awal apabila kita membuka ya pintu kita dan dalam dunia yang serba global wayat macam ni, itu adalah risikonya. Namun sekali lagi saya tekankan, kita tidak perlu terdedah begitu tanpa ada apa-apa langkah yang boleh kita lakukan. Lalu saya menyebutkan istilah restrain liberalization dengan izin ya. Jadi oleh kerana itu, seperti mana sahabat saya habis Selayang menyebutkan, kita tentukan apa dia 4-5 perkara yang beliau sebutkan, itu bidang beliau, bidang kepakaran beliau ya, dalam hal even Islamic, dalam hal tadi apa ni, dalam bidang Islamic finance, kita jadikan hub ini. Saya kira saya pun telah menyebutkan ya beberapa contoh ya dalam transaction corporate dan transaction international on corporate, high end corporate finance ini. Itu hanya itu saja yang kita tentukan. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ada sikit 2-3 lagi perkara yang nak saya sebutkan. Pertamanya bukan pertama dah ni, di ujung-ujung ni apa yang saya ingin sebutkan adalah kuasa yang diberikan kepada majlis peguam di Bar Council dengan izin. Lalu Bar Council dalam saya cukup mengiktiraf ya, empowerment ataupun bidang kuasa yang diberikan kepada Bar Council yang saya kira punya kuasa yang besar dalam antara lain menentukan kebolehan ataupun di permissibility ataupun siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, apa syarat-syaratnya. Justru saya juga menekankan kepada keupayaan Bar Council ya untuk menjadi badan yang akan menilai ya keupayaan yang lain, keupayaan mereka yang mau dilibatkan dalam 3 kaedah yang disebutkan tadi. Lalu Bar Council itself dengan izin perlu mempertingkatkan ya their expertise to be able to judge others. Jadi apakah ada di sana peruntukan daripada kerajaan ya untuk sebab itu saya kira dalam perkara yang saya sebutkan lebih awal, the Law Academy sendiri itu boleh ya menampung sedikit lompang itu kalau itulah antara lain yang boleh dibuat dalam bidang kuasa term of reference of Law Academy itu. Akhir sekali Tan Sri Yang Di-Pertua ya, kalau saya boleh sebutkan satu yang bersabitan dengan perkara yang kita sedang bincangkan ini, satu produk dan satu terbitan bond pada MAS ya, yang menerbitkan satu program sukuk Juniro kekal ataupun apa yang disebutkan sebagai perpetual sukuk, perpetual bonds ya.
yang sifatnya junior, ya, yang diterbitkan oleh Malaysian Airline yang menerbitkan 2.5 bilion, ya, yang saya baca di langgan terus kumpulan wang amanah pension KWAP 1 bilion, ya, sebagai di bagian daripada keseluruhan terbitan itu. Dan dalam suasana di mana perpetual bond ini, Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini perlu diingatkan bahawa perpetual bond adalah bond without maturity, bond to eternity, bond yang sampai kiamat. Mungkin tidaklah begitu, tapi maksudnya begitulah, ya, dia tidak ada maturity date-nya. Lalu dengan itu juga bond-bond yang tidak ada rating yang tinggi ini punya downside, punya risiko yang besar on default. Apa relevannya yang berhormat kepada undang-undang yang sedang dibahasnya? Ada sikit je. Ada sikit. Kalau sikit saja tak payahlah disebut. Sebabnya Tan Sri Ketua, saya mempertikaikan kalau benar-benar kita, sebab apa kita ditegur oleh the Thai Security and Exchange Commission, also issued a warning earlier this month for investors to fully understand the details of a subordinated debentures, which is corporate debt that ranks as a low priority for prepayment. Di sini penting. Sekali lagi, kalau kita menerbitkan satu yang kita kata Islamik, tetapi saya mempertikaikan Islamicity-nya. Jadi itu pertama. Dan keduanya pula, maklumat-maklumat itu bercanggah. Katanya ia bukan bonds tapi equity pula yang disebutkan di sini. Jadi inilah antara perkara yang saya latar belakangkan perbahasan saya tadi tentang the need, tuntutan untuk kita benar-benar ketika melakukan sesuatu itu, not just the product, the structure, the Islamicity, mesti kita pastikan. Dan ini akan meningkatkan keyakinan pelabur, because we are inviting international investors sebagai bondholders. Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi oleh kerana itu saya sangat khawatir, kerana sifatnya adalah bonds junior pula tu, maknanya junior ni dari segi repayment adalah second to, kalau dalam liquidity bankruptcy ke atau default ke, mereka hanya duduk, keutamaan mereka tu low, bawah untuk mendapatkan repayment, ya. Jadi oleh kerana itu Tan Sri Ketua, saya mengambil ini sebagai satu ingatan yang ada hubung kait langsung dengan pindaan ini, supaya peguam-peguam kita mesti memastikan bahawa they really understand the product and just not lakukan cosmetic changes dari sudut bahasa dan istilah saja, tetapi akan dipertikaikan oleh mereka yang benar-benar memahami, ya, dari sudut Islamic banking dan finance ini, ya. Di samping itu saya juga menyebutkan dan merakamkan kembali betapa perbahasan lebih awal yang Berhormat Perdana Menteri, ya, boleh engage atau melibatkan seorang peguam tempatan yang namanya telah disebut Dr. Syafiq Abdullah on a secret mission, ya, tetapi pada waktu yang sama, ya, yang diwakili beberapa peribadi, apabila mereka mahu mengambil melibatkan peguam-peguam daripada Perancis atas isu pembelian 2 kapal selam Scorpion itu, tidak diizinkan. Saya mahu melihat bagaimana pindaan rang undang-undang ini dapat, ya, menangani sekaligus lakuna ataupun lompang-lompang seperti ini, supaya ia tidak menjadi satu yang di satu pihak ada double ketika kerajaan lakukan, ia diizinkan, ia boleh, ia halal, tapi kalau sebelah yang bukan kerajaan, termasuk NGO, Tan Sri bukan pakatan, bukan pembangkang, lakukan, ia tidak, ia menjadi haram. Do we have that double standard? Do we have two references for our legal sebagai benchmarknya, sebagai ukurannya? Inilah perkara-perkara yang saya mengharapkan ketika kita meminda undang-undang ini, Akta Profession, undang-undang ini 1976, ia akan terus mengangkat dan mendayakan keprofesionalan
ya, amalan perundangan di negara kita ini, dan sekaligus membawa kita lebih hampir kepada mengecapi negara yang maju, bukan hanya dari sudut infranya, tetapi maju dari sudut keupayaannya, keprofesionalannya, etikanya, integritinya. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih yang berhormat